Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama ni marilah sama-sama kita memanjatkan tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat lagi kita bertemu, dapat lagi kita menyambung sesi pengajian kita, dan kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ini tergolong di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Dan kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjemaah, tidak melambat-lambatkan sembahyang, lepas azan terus sama-sama menunaikan solat berjemaah. Jadi alhamdulillah, berapa ramai di kalangan umat Islam di negara kita ini yang tepat, yang sentiasa menjaga waktu solat itu. Berapa ramai? Kita dalam Malaysia ni ada berapa juta orang? Dalam 30 juta orang. Berapa peratus daripada 30 juta orang tu yang mampu menjaga solat di awal waktu? Maksudnya bila sampai dia masuk waktu tu, dah hadirlah dekat surau ke masjid ke, dekat rumah, dekat rumah sekali tu. Sentiasa melazimi ataupun sentiasa melakukan solat di awal waktu dan tepat pada waktu. Berapa ramai? Daripada 30 juta, 30 juta. Berapa peratus? Jadi kita ni kalau kita tengok di surau-surau dan masjid tu, yang kalau kita tengok pada hari Jumaat tu penuh. Tak? Pada hari Jumaat tu penuh. Masjid mana-mana pun kalau kita tengok, kita berjalan pada hari Jumaat semua masjid akan penuh. Tak ada masjid yang kosong. Tetapi kenapa dan mengapa? Kenapa? Bila waktu solat 5 waktu, solat fardu ataupun solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, manusia tidak melimpahi masjid surau. Kenapa? Persoalannya timbul di situ. Mungkin kebanyakan daripada manusia sibuk dengan hal-hal dunia, sibuk dengan main bola ke petang-petang, tak ada nak mari. Bola dah, tapi mari surau tak ambak ke bola. Semua apa ke kadang-kadang tu tak liuk kaki, apa ke mungkin molek apa ke patah kaki main bola, tapi nak mari masjid juga tak boleh. Jadi alangkah indah, alangkah baik ni sekiranya pemandangan pada waktu hari Jumaat, pada waktu solat Jumaat itu kita dapat lihat pemandangan tersebut pada waktu-waktu solat Jumaat. Alangkah baik, alangkah comel Islam juga. Dan kalau kita lihat
perkara inilah yang akan menggerunkan musuh-musuh Islam. Orang Yahudi, baik orang Nasrani, baik orang Kristian dan sebagainya. Bila dia tengok umat Islam ni bersatu padu, sentiasa melazimi, sentiasa melakukan solat lima waktu ni dengan ramai-ramai secara berjemaah ni, dia pada ketika itu dia akan merasa gerung tengok umat Islam yang bersatu pada ketika itu. Tapi umat Islam pada hari ini tak begitu. Dari solat tu tengok. Bila kalau kita tengok, bila umat Islam tu boleh bersatu, contohnya boleh berkumpul, maknanya setiap kali waktu solat 5 waktu itu penuh, masjid surah penuh. Pada ketika itu kita akan tengok umat Islam akan bangkit. Tetapi sekarang ini kalau kita tengok surah kita dah, surah kita dah, tubuh kadang-kadang baru ni tubuh pada 3 orang, bukan tubuh pada 3 orang. Jadi kita tak nak kata satu-satu orang itu, kita cuma nak kata mungkinlah subuh tu kebetulan orang balik kampung belakang. Ada 3 orang ni. Jadi 3 orang je lah tak? Ada alhamdulillah 3 orang. Ada malam-malam ke 5 orang ni. Jadi maknanya begitulah. Jadi kalau boleh pemandangan pada hari Jumaat yang kita lihat kita nak timbulkan dan kita nak dimarahkan surah bagaimana pada hari Jumaat. Ini dah dekat bulan Ramadan barulah nak memenuhi surah. Soalannya bulan yang bukan bulan Ramadan tidak bermakna bagi dia sembahyang. Tak ada makna, tak ada apa pun dia sembahyang di surah. Tak ada pun dia sembahyang. Apalah sembahyang kat sembahyang doa kat surah, mana tak rumah pertama. Soalan tak ada makna bagi dia. Jadi dia baik dia sembahyang. Sama ada dia sembahyang berjemaah di rumah ataupun banyak seorang di rumah. Jadi, kalau gitu dah, apa kaedah Rasulullah SAW membina masjid sampai dia di tempat dia membina masjid. Masjid yang pertama adalah Masjid Quba yang dibina oleh Rasulullah SAW. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang diasaskan berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Rasulullah SAW membina masjid adalah untuk merapatkan hubungan ukhuwah, merapatkan hubungan silaturahmi di antara kita, di antara umat Islam pada ketika itu, dan untuk mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu rahmat sembahyang berjemaah ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ini. Salatul jamaah afdalu min salatul fardhi 27 darajah. Sembahyang berjemaah itu lebih baik daripada sembahyang bersendirian dengan 27 kali darjat pahala. Tetapi kalau kita tengok sekarang ini, manusia ini tidak berlomba-lomba untuk mencari pahala yang mana. Bahkan berlomba-lomba untuk mencari, untuk mendapatkan duit yang mana. Memang orang dulu kan tempat ni lah. Tunggu tak boleh duit mana. Kita mana boleh tak pahala gaji. Ada jadi tak apalah, maksudnya boleh itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah pinjaman. Kita kena ingat itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat ada hak orang lain. Walaupun rezeki itu Allah Subhanahu wa taala bagi kita, tapi dalam rezeki ada hak orang lain. Orang yang memerlukan, orang bermanfaat, orang fuqara, orang miskin, armala, ibu-ibu tunggal dan sebagainya yang berhak untuk mendapatkan walaupun rezeki itu datang diberi kepada Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan lupa. Jadi berbalik dalam isu solat ini. Bagaimana kita nak mengimarahkan masjid surau kita, kamu surau kita. Maknanya kalau kita lihat jemaah itu macam biasa lah. Maknanya tak ramai. Macam biasa.
daripada 2 tahun. Maknanya saya berada di sini hampir dalam 2 tahun lebih. Jemaah tu maknanya kalau bukan bulan Ramadan memang jemaah macam tu ya, besar. Jadi tak tahu lah macam mana. Kita dah cuba dengan cara tak salah pun ada kan. Tak ada buat semua ada pengajian dan sebagainya, tapi jemaah masih lagi macam tu lah. Hidup segan mati tak mahu. Jadi orang macam mana pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tergolong di kalangan jemaah tersebut. Ini yang penting. Maknanya kita ni tergolongan di kalangan jemaah tersebut. Walaupun sikit. Tak kisahlah sikit pun. Yang penting ada orang yang mahu mengamalkan surau. Jangan sampai kita tak ada langsung orang yang nak mengamalkan surau. Jadi alhamdulillah itu sebagai pertimbangan. Jadi tak lama lagi kita akan bertemu kembali dalam bulan Ramadan. Sekarang ini kita berada di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Sya'ban, Ramadan. Artinya dalam sebulan lebih lagi kan? Dan sebulan lebih lagi kita akan bertemu kembali. InsyaAllah surau kita ini akan dipenuhi oleh jemaah pada bulan Ramadan. Jadi kita mendoakan agar pada bulan Ramadan ini agar jemaah mari, maknanya datang memarahkan surau kita. Jadi kita menunggu surau kita ni supaya diimarahkan. Walaupun sekarang ni diimarahkan, masih lagi diimarahkan, bukan tak diimarahkan terus. Maknanya bukan tidak dihidupkan terus, kita ada kuliah dan sebagainya. Jadi sebenarnya pada malam ni saya ingat nak berehat. Maksudnya nak berehat sebab kalau tu di sini Ustaz tu tiba tak hari Ustaz macam cuti, Ustaz cuti ini jangan siap cuti lah. Sebab macam cuti lah, cuti sekolah lah. Jadi cikgu biasanya cuti ya. Juga cuti sekolah cikgu budak ada cuti biasanya cuti lah. Tapi adakah yang saya tengok kesungguhan yang ditunjukkan oleh Syekh kita ni, Ustaz Saudara Nadi ni juga sampai berkatakan dengan yang lain tu. Jadi sampailah juga untuk bagi pengajian, sambung pengajian kita pada minggu yang lepas. Jadi kalau ada kekurangan sedikit dalam penyampaian pada malam ni, saya minta maaf daripada awal. Sebab memang saya akui saya hanya pakai dikali macam tu ya. Sebab saya kata memang macam tu lah. Tapi alhamdulillah alhamdulillah kita dapat menyambung kuliah itu pada malam. Jadi pada minggu yang lepas kita membincang berkenaan dengan minuman yang memabukkan. Itu arak dan juga dadang dan sebagainya. Jadi kita telah habis belajar berkenaan dengan minuman dan makanan yang memabukkan. Hari ini kita masuk berkenaan dengan nirabah dan hukumannya. Nirabah itu asal daripada perkataan bahasa Arab. Jadi nirabah ini ialah dalam istilah syarah membawa maksud serangan bertujuan merampas harta. Kalau kita kata sekarang ni macam gelanu lah. Lanu maknanya dia serang tu memang tujuan dia nak merampas harta. Silap-silap kali dia bunuh orang. Jadi itu dipanggil sebagai nirabah. Harbun dalam peperangan. Harbun maksudnya peperangan. Contohnya Harbul Ahzab, peperangan Ahzab. Jadi harbun kalau nirabah serangan. Jadi dalam istilah syarah membawa maksud serangan bertujuan merampas harta, membunuh atau menakutkan dengan cara terang-terangan. Maksudnya dia tak sembunyi dah. Dia nak menakutkan orang tu. Dia tak nusuk pokok-pokok. Jawab dia tu. Maknanya nusuk ni. Kan budak-budak lah. Kalau kita nak menakutkan pokok belakang pokok. Buat tu gitu. Tak, bukan itu. Jadi yang dimaksudkan dengan nirabah di sini ialah dia segan tu dengan terang-terangan. Segan, rompak, bunuh ataupun dibuat menakut-nakutkan orang. Macam-macam ni menakut-nakutkan. Tak semestinya bersembunyi kan.